Program vaksinasi untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun bermula bulan depan. Tiada keperluan tutup sekolah berasrama susulan peningkatan kluster COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Utama 9 Malam. Program vaksinasi untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun akan mula dilaksanakan bulan depan. Ya, sebaik sahaja vaksin Pfizer kanak-kanak tiba di Malaysia 31 Januari ini. Menteri Kesihatan Hairi Jamaluddin berkata, buat permulaan tempahan janji temu vaksinasi untuk kanak-kanak tersebut akan dibuka kepada ibu bapa yang tinggal di Lembah Klang. Pelancaran program pemberian vaksinasi kanak-kanak usia 5 hingga 12 tahun akan diadakan pada 3 Februari 2022 di Hospital Tunku Azizah, Kuala Lumpur. Ini adalah suntikan yang pertama. Manakala bagi mereka yang ingin memberi vaksin kepada kanak-kanak mereka, sistem tempahan janji temu melalui MySejahtera akan mula dibuka pada penghujung Januari 2022. Mengulas lanjut, Khairi berkata keutamaan diberikan kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan seperti penyakit respiratori kronik, kardiovaskular, kencing manis dan penyakit saraf. Ini memandangkan mereka lebih berisiko untuk mendapat penyakit COVID-19 yang teruk. Katanya program vaksinasi kanak-kanak itu memerlukan 2 suntikan dos vaksin dengan selemasa 8 minggu selepas dos pertama. Kementerian itu menyasarkan 70% kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dapat diberikan dos 1 vaksin Pfizer untuk kanak-kanak dalam tempoh 2 bulan dari tarikh program dilancarkan. 80% lagi akan menerima dos lengkap dalam tempoh 6 bulan pelaksanaan. Dalam tempoh 25 Januari 2020 hingga semalam, 579,624 kes COVID-19 dilaporkan dalam kalangan individu berumur kurang daripada 18 tahun. 269,773 daripadanya melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. 144 kes kematian akibat COVID-19 turut dilaporkan dalam kalangan populasi berumur 18 tahun dan ke atas. Daripada jumlah tersebut, 31 kes kematian melibatkan kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, Hairi menegaskan tiada keperluan untuk menutup sekolah berasrama di negara ini meskipun terdapat peningkatan kluster COVID-19 di sekolah berkenaan. Ini memandangkan sebahagian besarnya hanya melibatkan gejala ringan ataupun tiada gejala. Katanya penutupan sekolah itu juga dilihat sebagai langkah ke belakang memandangkan peratusan vaksinasi remaja sudah mencapai 90%. Terdahulu, Khairi memaklumkan 52 kluster pendidikan termasuk 27 sekolah berasrama dikesan dalam tempoh Minggu Epid 1 tahun ini hingga semalam. Daripada jumlah itu, 44 kluster dengan kes indeksnya adalah pelajar, 5 kluster melibatkan indeks kes guru atau pensyarah dan 3 kluster melibatkan staf sokongan pusat pendidikan. Katanya kementerian itu akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi bagi mengukuhkan kawalan dan pencegahan COVID-19 di institusi pendidikan. KKM juga telah memberi penekanan kepada sektor pendidikan kepentingan untuk saringan bergejala pelajar, guru dan staf sebelum memasuki kawasan institusi seperti asrama. Pengujian RTK antigen ke atas murid, guru dan staf mengikut strategi pengujian COVID-19. Pemerkasaan ibu bapa untuk memantau status kesihatan anak dan bertanggungjawab untuk tidak menghantar anak ke sekolah sekiranya bergejala. Menjalankan penilaian risiko penularan jangkitan COVID-19 di institusi masing-masing dari masa ke semasa agar tindakan pencegahan dapat disegera diambil. KKM juga menasihati pegawai kesihatan daerah menjalankan siasatan dan penilaian risiko bagi menilai status penularan jangkitan sekiranya terdapat kes positif dilaporkan oleh pihak sekolah atau institusi pendidikan.
Khairi turut mengumumkan persetujuan Kementerian Kesihatan untuk mengeluarkan penggunaan wajib pengimbas suhu daripada prosedur operasi standard SOP COVID-19 di seluruh negara tidak lama lagi. Hanya imbasan kod MySejahtera diperlukan setiap kali memasuki mana-mana premis. Perkara itu akan dikemukakan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. Selain itu, mulai Isnin depan, tempoh kuarantin bagi pengembara yang telah menerima dos penggalak dikurangkan daripada 5 hari berbanding 7 hari sebelum ini. Mereka menjalani ujian RT-PCR 2 hari sebelum berlepas dengan keputusan negatif COVID-19, RT-PCR pada hari ketibaan dan RT-PCR pada hari yang keempat atau RTK antigen yang diselia oleh petugas kesihatan pada day 5 atau hari kelima. Syarikat yang ingin dapatkan perkhidmatan suntikan penggalak secara berkumpulan kepada pekerja boleh dapatkan melalui program PPV jangka luar. Kosnya percuma. Majikan dilarang kenakan sebarang bayaran kepada pekerja. Kes harian COVID-19 merekodkan peningkatan hari ini. Sebanyak 3,764 kes baharu dilaporkan berbanding 3,229 kes yang dicatatkan semalam. Ini menjadikan kumulatif kes positif sebanyak 2,820,927. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah kes baharu itu, 47 kes atau 1.2% melibatkan kategori 3, 4 dan 5, manakala 3,717 kes atau 98.8% terdiri daripada kategori 1 dan 2. 160 kes dirawat di unit rotarapi ICU dengan 72 memerlukan bantuan pernafasan. 3,254 kes sembuh turut dilaporkan dan 17 kluster baharu direkodkan. Ini menjadikan 214 kluster masih aktif. Bakul makanan disediakan untuk penerima rancangan makanan tambahan RMT. Ini ditegaskan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razijidin berhubung gambar tular yang mendakwa penerima RMT hanya dibekalkan nasi dan kuah. Katanya wakil kementerian itu telah turun ke sekolah terbabit untuk menjalankan siasatan terperinci mengenai dakwaan pemilik Facebook berkenaan. Siasatan mendapati makanan bagi semua penerima RMT disediakan oleh pihak kantin untuk murid makan di sekolah sahaja. Datuk Dr. Razi bagaimanapun mengucapkan terima kasih atas keprihatinan semua pihak berhubung perkara berkenaan. Pihak kementerian sentiasa berusaha menambah baik program RMT termasuk dalam penyediaan makanan dan bekalan susu untuk penerima. Buat masa ini, pemberian susu kepada murid RMT telah ditambah baik daripada 2 kali seminggu kepada setiap hari persekolahan. Dokumen rasmi laporan khas impak banjir yang melanda beberapa negeri termasuk Selangor dan Pahang bulan lepas akan dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSH minggu depan. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, buat masa ini bancian berkaitan bencana tersebut sudah di peringkat akhir. Ia sebelum satu dokumen rasmi diserahkan kepada kerajaan dan menjadi rujukan awam. Sebelum ini, dapatan awal penilaian kerugian akibat banjir di 50 daerah dianggarkan antara RM5.3 bilion hingga RM6.5 bilion. Daripada jumlah itu, kerugian membabitkan aset awam dan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan merekodkan jumlah tertinggi iaitu RM2 bilion. Rang Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti akan dimuktamad dan dibentang dalam sesi Parlimen yang bermula 28 Februari ini. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Keputusan tersebut dicapai dalam mesyuarat jawatankuasa pemandu transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dan Pakatan Harapan PH semalam. Ia juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menyegerakan RUU berkenaan. Sebelum ini beliau memaklumkan RUU Anti Lompat Parti akan dibawa dalam sesi Parlimen bulan Julai 2022. Kerana pengkubalan peruntukan itu memerlukan kajian terperinci dan sesi libat urus yang holistik.
Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Dapatkan suntikan dos penggalak bersama tingkatkan imuniti. Assalamualaikum dan salam sejahtera.